Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi semua penonton dan subscriber ya. Video ni aku buat khas ya, berdasarkan komen-komen yang aku terima. Banyak komen-komen daripada penonton bujang berkenaan dengan BPR ya, BPR bagi kategori bujang. Dan perlu aku tegaskan dekat sini, apa yang bakal aku sampaikan ialah berdasarkan pengamatan aku terhadap video-video yang aku buat, dan dia tidak mengena dengan polisi kerajaan dalam pemberian bantuan ya. Ini sekadar komentar ya, komentar. Okey, bagi yang masih baru lagi dengan channel ni, aku nak jelaskan, channel Easy Fast channel ni bukanlah semata-mata satu channel yang memberitahu tentang bantuan, berapa jumlah, bila dapat, tidak Channel ni lebih daripada itu Sebab setiap komen yang baik yang aku terima, aku akan take note ya. Aku akan tandakan keperluan-keperluannya. Dan bagi komen-komen yang tak berguna, komen-komen sampah tu aku tolak tepi lah, sebab itu komen yang tidak mendorong, tidak membantu dan tidak memberi maklumat pun Okey, baik, jom kita mulakan komentar aku tentang kenapa bantuan kerajaan bagi golongan bujang sikit. Untuk menjawab persoalan ni, dia terbahagi kepada dua Okey, ini pendapat aku Aku bahagikan kepada dua, iaitu pertama, apa yang pihak kerajaan nampak dan apa yang pihak kerajaan tidak nampak tentang golongan bujang ni. Jom kita mulakan dengan apa yang pihak kerajaan nampak. Yang pertama, apa yang pihak kerajaan nampak ni, golongan isi rumah mempunyai tanggungan yang lebih berbanding golongan bujang. Itu tidak dinafikan, memang benarlah golongan yang berkahwin, ada isteri dan ada anak-anak yang perlu ditanggung, terutama anak yang bersekolah dan sebagainya, manakala golongan bujang tiada. Okey, benar fakta tu. Yang kedua, apa yang pihak kerajaan nampak kebanyakan take note ayat ni, kebanyakan golongan bujang ni tinggal bersama keluarga, dan masih ada golongan bujang yang di bawah tanggungan keluarga. Itu perkara kedua yang kerajaan nampak. Dan yang paling penting sekali, apa yang kerajaan nampak ialah golongan bujang tidak mempunyai tanggungan yang tinggi. Macam aku cakap tadilah, tidak mempunyai tanggungan yang tinggi terhadap keluarga, sebab tak ada keluarga. Jadi tak ada tanggungan. Tapi kerajaan terlepas pandang beberapa perkara, iaitu, jom kita tengok apakah perkara yang kerajaan terlepas pandang tentang golongan bujang ni. Okey, perkara pertama yang kerajaan terlepas pandang tentang golongan bujang ni ialah faktor jodoh. Golongan bujang ni, mana ada manusia yang nak bujang selama-lamanya Jadi bujang ni adalah satu perkara yang melibatkan jodoh dan ketentuan Tuhan tak boleh diramalkan. Kadang-kadang ada orang sampai umur 60 tahun pun masih membujang kerana tiada jodohnya Jadi mengapa perlu kerana perkara itu golongan bujang dianaktirikan Itu yang pertama yang kerajaan terlepas pandang. Yang kedua, apa yang aku nampak apa yang aku nampak dari pengamatan mata aku dan kehidupan seharian aku, golongan bujang majoritinya bekerja. Tak kira lah kerja apa pun. Yang berpelajaran akan bekerja yang elok lah, yang kurang berpelajaran akan bekerja rendah lah. Tapi secara dasarnya, golongan bujang juga turut menyumbang kepada produktiviti ekonomi negara sekali Jadi kat situ kita nampak golongan bujang ni, walaupun dia orang ni tak ada macam aku cakap tadi tu, tapi mereka masih menyumbang kepada ekonomi negara, tetap membayar cukai yang mana layak membayar cukai, dan tetap membayar cukai-cukai yang lain cukai tanah, cukai jalan, segala macam segala denda, segala saman, segala apa benda pun golongan bujang pun turut terbabit itu perkara yang kerajaan terlepas pandang Perkara ketiga yang kerajaan terlepas pandang tentang golongan bujang ni ialah ramai golongan bujang yang berhijrah di bandar-bandar besar Golongan bujang berhijrah ke bandar besar dan bekerja dalam pekerjaan yang bergaji kecil sebagai contoh pegawai keselamatan Ramai je golongan bujang daripada kampung berhijrah ke bandar, tapi tidak mendapat pekerjaan yang setimpal dengan apa yang mereka buat Jadi mereka jadi golongan bujang yang berpendapatan kecil. Ada golongan bujang ramai yang tak cukup makan yang duduk dalam satu rumah dah ibarat sardin dalam tin. Ramai Bukan semua golongan bujang ni mampu menyewa rumah sebiji duduk seorang. Tak ada. Kebanyakannya duduk satu rumah kongsi 10 orang pun ada. Jadi kerajaan terlepas pandang tentang
perkara ni juga. Dan yang keempat mengenai tanggungan, ya. Aku pun pernah bujang. Aku pernah cakap banyak kali, ya. Semua orang pernah mengalami status bujang ni, ya. Dan sebagai orang bujang pun, walau bekerja sebagai apa sekalipun, kita perlu, ya, menghulur kepada ibu bapa yang susah di kampung, ya. Jadi kat situ pun dah nampak, ya, dengan pendapatan yang kecil, perlu membantu ibu bapa lagi, ya, yang susah lah, kan. Jadi pendapatan akan semakin sikit, ya, semakin kurang. Perkara tu pun kerajaan terlepas pandang sebenarnya. Okay. Dan yang paling penting sekali tentang golongan bujang ni, yang kerajaan terlepas pandang, pada aku, yang apa yang aku rasa, bukan semua golongan bujang mudah mendapat pekerjaan. Susah. Ramai golongan bujang yang tidak bekerja, dan ramai juga yang dah dibuang kerja, dan ramai golongan bujang yang kata orang hampir tiada sumber pendapatan mereka. Itu pun perkara yang kerajaan terlepas pandang. Sebab apa? Kenapa kerajaan terlepas pandang? Sebab tiada penyelidikan yang betul-betul dibuat, ya, terhadap golongan bujang ni. So kalau kita random, ya, kita anggap golongan bujang ni tak ada tanggungan lah, apalah, memanglah kita akan merasakan seolah-olah golongan bujang ni tak ada apa yang perlu mereka lakukan, ditanggungkan. Hakikat dia banyak yang macam aku sebut tadi tu, yang kerajaan dah terlepas pandang. Jadi kesimpulan dalam video ni, ya, BPR pun dah mula dibayar, ada yang dah dibayar pun, dah mula dibayar dan akan dibayar tak lama lagi, beberapa hari lagi je, ya. Ramai pun dah menerima. Golongan bujang ni aku tahu mereka pun kecewa dengan bayaran yang sikit tu, ya, nak menyambut Aidilfitri, terutama bagi golongan bujang yang hilang, yalah, yang bergaji kecil, ya, yang hilang pendapatan. Okey, korang akan dapat 500 nanti, tak apa, Jadi di akhir video ni, kesimpulan yang paling padu yang aku boleh bagi ialah semoga, ada penambahbaikan bagi bantuan BPR ke ataupun apa nama yang akan datang untuk golongan bujang, ya. Asalkan ia melibatkan golongan bujang, ia biarlah seiring dengan kos sara hidup semasa, ya. Jika pemberian tu terlalu sikit, ya, misal kata apa yang berlaku sekarang ni, golongan bujang RM350, ya, fasa yang kedua dapat RM200, jumlah itu terlalu sikit, ya. Terutama menghampiri musim perayaan dengan jumlah RM200, apa yang boleh dibuat, ya? Kalau hidup di bandar, RM200 tu buat makan macam tu je lah, tak ada apa untuk jangka masa yang panjang yang boleh membantu golongan bujang ni secara menyeluruh lah, kalau kita boleh cakap, ya. Dan semoga kerajaan boleh nampak, sumbangan golongan bujang ni. Sebab aku dulu pun masa bujang aku kerja keras, so aku tahu, golongan bujang ni macam mana, dan keperitan hidup, berbeza, berbeza kalau nak dibandingkan dengan golongan yang dah berkahwin, sangatlah berbeza. Jadi mungkinlah, semoga pada masa yang akan datang, jika ada bantuan yang melibatkan golongan bujang, adalah sedikit penambahbaikan daripada segi amount bayaran tu, ya, ataupun disertakan juga dengan peluang-peluang pekerjaan, ya, yang lebih baik, terutama bagi golongan bujang untuk memasuki sektor awam, ya, jadi penjawat awam, kaki tangan awam. Peluang-peluang macam tu sebenarnya lebih banyak manfaatnya berbanding dengan wang tunai untuk golongan bujang. Kita pun sedia maklum, golongan bujang kebanyakannya orang yang muda, ya. Jadi orang muda ni perlu ada masa depan, perlukan pekerjaan yang boleh menjamin masa depan mereka. Jadi seiringlah, ya, bayaran dan juga membuka peluang-peluang untuk golongan bujang yang berkelayakan, yang ada akademik yang cukup untuk memasuki sektor awam, jadi kaki tangan awam. Itu ialah bantuan yang terbaik aku rasa untuk golongan bujang, Jadi apa yang dah berlaku ni kita tak boleh kata apa dah, golongan bujang banyak yang dah menerima, setakat itu je lah yang korang terima. Yang belum terima pun setakat itulah juga yang korang akan terima. Tapi kita tak boleh nampak apa-apa. Semoga ada penambahbaikan pada masa yang akan datang untuk golongan bujang ni, Sebab apa yang aku nampak daripada komen-komen di video yang aku buat, golongan bujang banyak yang mengeluh tentang bayaran BPR mereka yang sikit, Nama pun Bantuan Prihatin Rakyat. Golongan bujang juga ialah rakyat, bukan orang lain, warga negara juga, Baiklah, itu saja video untuk hari ini, tentang kenapa golongan bujang dapat BPR sikit ni, Aku dah huraikan tadi, Dan perlu dijelaskan bahawa apa yang aku sampaikan ini ialah pandangan aku secara peribadi berdasarkan komen-komen di video-video yang aku buat tentang Bantuan Prihatin Rakyat, Dan ia tidak memihak kepada mana-mana pihak, dan ia tidak sama sekali mengatakan bahawa polisi kerajaan membantu rakyat ialah satu benda yang tak baik. Baik bantuan tu, cuma kalau boleh ditambah baikkan lagi untuk golongan bujang, ia akan lebih
adil dan lebih menyeronokkan rakyat ya, di waktu-waktu yang sukar. Itu saja dan semoga kita berdoa lah sama-sama pandemik ni cepat selesai. Sebab selagi ada pandemik ni, ramai orang yang masih belum bekerja ya. Masih yang tak dapat kerja, ada yang dia buang kerja. Itu yang paling tak menarik sekali. Tak kira lah bujang ataupun isi rumah jika dibuang kerja, kehilangan sumber pendapatan ia satu yang amat perit ya. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat semuanya ya. Bye bye.